Lebih 50 pekerja Myanmar ditangkap kerana masuk secara haram ke Thailand kerana lonjakan jangkitan COVID-19 di Myanmar telah mendorong pihak berkuasa Thailand untuk memperketat langkah-langkah kawalan sempadan. Unit Polis Peronda Sempadan di daerah Mae Sot, wilayah Tak, menangkap pendatang-pendatang tanpa izin yang menyusup di dalam sebuah rumah di tebing Sungai Moi. Mereka tidak membawa dokumen perjalanan yang sah dalam usaha mencari pekerjaan di Thailand. Langkah keselamatan telah ditingkatkan di sepanjang sempadan Myanmar kerana ratusan kes coronavirus baru telah dilaporkan sejak minggu lalu. Mae Sot adalah pintu masuk utama bagi pengangkutan darat yang menghubungkan dengan Yangon, bandar terbesar di Myanmar. Kerajaan Myanmar telah mengarahkan penutupan sekolah-sekolah di seluruh negara berikutan jumlah kes COVID-19 meningkat. Bandar terbesar Myanmar, Rakhine, mencatat kes wabak tertinggi. Namun, pusat wabak tersebut adalah Rakhine State, kira-kira 500 km dari Yangon, tempat penutupan dan perintah berkurung berlaku. Jabatan Rundingan Perdagangan Thailand telah mendedahkan bahawa separuh pertama tahun ini, ekspor bunga Thailand ke pasaran seluruh dunia turun sebanyak 31%. Namun permintaan meningkat di sebahagian wilayah ASEAN. Oramon Sipta Witam, Ketua Pengarah Jabatan Rundingan Perdagangan Thailand, mengumumkan bahawa pada separuh pertama tahun ini, dari Januari hingga Jun, ekspor bunga Thailand susut 31% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Kemerosotan itu sebahagian besarnya disebabkan pandemik memaksa acara seperti seminar, perkahwinan dan perjumpaan sosial lain yang kebanyakannya memerlukan bunga untuk hiasan untuk menghentikan rancangan mereka. Menurut statistik terkini dari jabatan tersebut, permintaan dari pembeli utama seperti Amerika Syarikat menyusut 46%, mengurangkan nilai ekspor diikuti oleh Jepun yang menurun sebanyak 17%. Bagaimanapun, di sebalik kemerosotan yang dialami, permintaan di rantau ASEAN meningkat. Ekspor ke Laos meningkat 16% dan Myanmar sebanyak 46%. Lapangan terbang antarabangsa Koh Kong Darasakor fasa pertama akan siap pada akhir tahun 2020. Pegawai Kanan Sekretariat Penerbangan Awam sebelumnya telah mengesahkan bahawa lapangan terbang itu mungkin dibuka pada tahun 2021 atau tahun 2022. Dalam masa terdekat, ia juga akan menjadi lapangan terbang antarabangsa baru yang pertama dibuka dari 3 lapangan terbang yang sedang dibina di Kamboja. Lapangan terbang Kohas Darasakor diketahui mempunyai pelaburan sebanyak $3.8 bilion Amerika di bawah pembinaan syarikat dari China bernama Union Development Group. Lapangan terbang berkenaan meliputi kawasan seluas 45,000 hektar dan mempunyai landasan sepanjang 3.2 km dan 60 meter lebar. Bateri ion lithium merupakan bateri cas semula yang lazimnya digunakan dalam peralatan elektronik mudah alih seperti power bank dan komputer riba. Kini bateri ini juga semakin popular digunakan dalam kenderaan elektrik dan aplikasi aeroangkasa.
Keupayaan bateri ini telah memberikan inspirasi kepada Universiti Malaya Perlis untuk menghasilkan bateri cas semulanya sendiri. Profesor Madya Dr. Muhammad Sobri Idris selaku Ketua Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Bahan Termaju di UNIMAP berhasrat agar teknologi ini dapat mengurangkan kebergantungan negara menggunakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Di Pusat Kecemerlangan Frontier Material Research, kami menjalankan penyelidikan pembangunan teknologi lithium-ion batteries. Dan apa yang kami lakukan di sini adalah untuk meningkatkan kualiti produk lithium-ion battery dalam pembangunan bahan katot dan solid electrolyte. Penyelidikan di Universiti Malaysia Perlis, khususnya di Pusat Kecemerlangan ini, kami memfokuskan penyelidikan dalam pembangunan lithium-ion batteries. Dan apa yang kita dapat daripada sini, kita berjaya menghasilkan produk lithium-ion battery yang memenuhi spesifikasi dan keperluan semasa dalam bidang industri. Dalam sesi temu bual ini, Dr. Muhammad Sobri berasa yakin bahawa teknologi ini sememangnya mempunyai potensi amat besar untuk diketengahkan dan kebanyakan negara di dunia ini berlumba-lumba untuk memiliki teknologi lithium-ion baterinya sendiri. Tambah lagi, universiti ini mempunyai sekumpulan pakar penyelidik yang sentiasa bekerja keras dalam penghasilan teknologi bateri. Justru Dr. Muhammad Sobri mengharapkan penglibatan secara langsung semua pihak, terutama sektor industri selain sinergi dengan bahan-bahan penyelidikan yang lain dalam usaha memantapkan lagi bidang teknologi ini. Teknologi lithium-ion battery adalah bidang kajian yang strategik dan mempunyai prospek yang besar untuk masa akan datang. Dan kami di UNIMAP amat mengharapkan penglibatan daripada sektor-sektor industri dan badan-badan penyelidikan untuk bekerjasama untuk membangunkan teknologi bateri ini supaya dia boleh berkembang lebih pesat. Penglibatan pihak-pihak swasta terutamanya akan membantu menyokong aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan teknologi yang lebih mantap pada masa akan datang. Dr. Muhammad Sobri yang juga merupakan pensyarah di UNIMAP telah berjaya mengurangkan kebergantungan negara kepada sumber-sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Justru, sokongan dan penglibatan semua pihak adalah penting agar pembangunan teknologi bateri ini dapat direalisasikan seiring dengan keperluan teknologi semasa. Nescafe M Junction adalah pawagam pertama di Kuala Lumpur yang menawarkan pengalaman sinematik baru dan unik kepada para penonton. Pihak penganjur mengambil pendekatan baru ini untuk menonton filem di tengah-tengah pandemik COVID-19 semasa masyarakat perlu mengamalkan norma baru. Banyak industri telah terjejas oleh wabak COVID-19 dan projek ini merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk membantu memulihkan ekonomi negara. Pawagam terbuka ini memberikan pengalaman baru yang dapat dinikmati oleh semua orang termasuk kanak-kanak. Terletak di tengah-tengah bandar KL, M Junction adalah pilihan lebih selamat bagi mereka yang berminat untuk menonton filem di layar besar, tetapi berhati-hati dengan kemungkinan penyebaran coronavirus. Di bawah prosedur operasi standard yang ketat, para peserta boleh duduk dan berehat dengan selesa di dalam kenderaan mereka sendiri sambil menikmati filem yang ditayangkan. Sistem dalam talian tiket tanpa tunai dibuat untuk meminimumkan hubungan interaksi sosial. Semua penonton perlu memeriksa suhu dan membersihkan diri sebelum memasuki premis. Hanya 50 kenderaan yang dibenarkan bagi setiap sesi dengan maksimum 2 penumpang setiap kereta. Setiap kereta diletakkan sejauh 1.8 meter untuk menjaga jarak fizikal dan kawalan pergerakan. Pawagam drive-in dalam masa yang sama mempromosikan pengurangan pelepasan karbon dioksida dengan membekalkan setiap kereta dengan pembesar suara dan kipas yang boleh dicas semula yang mudah alih serta mendorong para tetamu untuk mematikan enjin mereka sepanjang filem berlangsung. Tiket berharga RM99 setiap kereta untuk pakej standard
dan RM159 untuk pakej VIP termasuk makanan. Lebih daripada 16,500 kes kemasukan haram telah dipintas oleh pasukan pertahanan sempadan sejak awal wabak COVID-19. Lebih dari 1,600 pusat pemeriksaan di sepanjang jalan dan pengawal sempadan juga memperkuat semula langkah untuk mencegah risiko masuk secara haram dari laut. Pusat Pemeriksaan Jangkitan COVID-19 dan Kemasukan Haram di Laut di kawasan Dau Tan, Pelabuhan Van Gia telah aktif selama lebih dari sebulan. Ia dianggap lokasi penting kerana jaraknya hanya kurang dari 10 batu nautika dari pantai ke garis persempadanan, menjadikannya jalan yang jelas untuk mengangkut orang secara haram. Jelas Don Van, mereka memberi pemantauan tambahan pada waktu puncak, iaitu sekitar pukul 3 ke 4 pagi, di mana mereka akan memeriksa setiap kapal yang datang ke pelabuhan. Warga Vietnam yang kembali dari China lebih cenderung menggunakan jalan air untuk mengelakkan kuarantin. Giang Van Hung adalah seorang nelayan yang kerap memancing di kawasan berdekatan sempadan di Pelabuhan Van Gia. Pernah satu ketika, ada yang coba untuk menaiki kapalnya untuk mengelak kuarantin. Namun beliau enggan kerana ia satu kesalahan undang-undang. Menurut Giang Van, pengawal sempadan telah mengarahkan mereka untuk melakukan larangan sedemikian bagi mencegah wabak COVID-19. Tan Hai menyatakan bagi laluan laut, mereka memerintahkan setiap pos sempadan mempunyai 3 kumpulan khas dan kapal-kapal rondaan masing-masing untuk memintas kemasukan haram dari laut.